Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughati al arabiyyah fusha wa mutabahhiran fi 'ulumiha. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين آمين رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, dengan rahmat dan kampunan dan bimbingan dari Allah dapat kita berkumpul bersama pada malam ini dalam majlis ilmu. InsyaAllah pada malam ini kita akan berkongsi dan mempelajari ilmu yang berkaitan dengan sembahyang ni. Masih lagi kita dalam bab muka surat 120. Masih lagi kita membincangkan tentang permulaan pada bab solat lah. Yang kita dah belajar hikmah sembahyang, kemudian sejarah sembahyang disyariatkan. Yang ni kita tahu yang mana nabi-nabi yang terdahulu, bermula dengan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam, semua dah melaksanakan sembahyang dan mendirikan zakat, melaksanakan zakat dan dirikan solat. Dan kemudian kita belajar tentang syariat sembahyang yang diwajibkan. Yang mana syariat sembahyang ni tak sama dengan syariat yang biasa. Biasanya syariat yang berkaitan dengan halal haram, yang wajib, yang harus, yang sunat dan sebagainya. Kebiasaannya Nabi menerima wahyu. Datang Jibril mengajarkan Nabi tentang syariat. Tapi berbeza dengan sembahyang yang Nabi Isra' pergi bergeraknya Nabi ini dibawa oleh Jibril alaihissalam ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Al-Mi'raj. Itu Nabi naik ke mana? Sidratul Muntaha, yang berjumpa dengan Tuhan sendiri. Yang ini dalam Quran kata Nabi berjumpa dengan Allah dengan min wara'i hijab, dengan adanya hijab. Wallahu alam macam mana yang kita belajar tauhid kan, kita ada belajar tauhid yang mana macam mana cara Nabi berjumpa dengan Tuhan itu dengan wara'i hijab, adanya hijab itu. Banyaklah perumpamaan yang kita belajar dalam hal berkaitan dengan tauhid ni. Yang itu yang mana Nabi minta oleh Allah sendiri mensyariatkan solat itu sebanyak 50 rakaat. Kemudian Nabi berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa, tadi Nabi bincang. Kalau kita tengok Nabi Musa suruh Nabi minta kurang kepada Allah. Itu dalam mana melaksanakan solat sampai kepada 10. Kemudian last sekali sampai ke 5, dan Nabi malu untuk berjumpa dengan Allah untuk minta kurang lagi. Dan pahala yang kita laksanakan solat 5 rakaat ini seperti kita melaksanakan 50 waktu. 5 waktu kita sembahyang ini sama dengan 50 waktu. Yang ini ada hadis yang sahih yang Ustaz dah baca yang pada yang telah lepas. Bila berlakunya Isra' Mi'raj, mana Isra' Mi'raj ini syariat sembahyang ini 18 bulan sebelum Nabi hijrah. Setahun 6 bulan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Kita pun tahu dakwah Nabi di Mekah. Fasa di Mekah hampir 13 tahun. Dakwah Nabi rahsia selama 3 tahun. Nabi dakwah dengan sir ini selama 3 tahun. Dakwah terbuka di Mekah itu hampir pada 7 tahun. Dan dakwah kepada semua iaitu pada 3 tahun. Ini Nabi dakwah secara kepada semua. Semua musyrikin di Mekah ketika itu. Kemudian pada lagi setahun 6 bulan. Setahun 6 bulan lagi. Setahun 6 bulan Nabi nak hijrah ke Mekah, maka datanglah syariat sembahyang itu. Jadi sangat besar. Kalau kita baca, sekejap lagi kita akan baca macam mana kedudukan sembahyang ini dalam agama kita, dan juga hukum orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian hadis-hadis dalil yang mengatakan menceritakan tentang syariat sembahyang ini sangat besar itu. Kalau kita tengok memang betul dibinanya bangunan yang besar, lebih besar dari rumah kita ni, semata-mata untuk mendirikan sembahyang berjemaah.
sembahyang 5 waktu? Ada tak ibadat lain yang kita buat yang memerlukan dirinya bangunan yang besar? Ada tak? Masjidil Haram pun untuk laksanakan sembahyang juga 5 waktu, kan? Masjid Nabawi yang besar itu pun sama juga. Yang di Turki pun sama juga, bangunan yang dibina besar semata-mata untuk mendirikan sembahyang itu, kan? Mana besar syariat sembahyang ni, tak sama dengan syariat-syariat yang lain. Kita tahu yang lain pun sama juga, haram halalnya, makruh semua tu. Tapi kita tengok hadisnya tentang dalil, yang ni kedudukan sembahyang dan hukum orang yang meninggalkan sembahyang. Okay, kita masuk pada surat 120. Kedudukan sembahyang. Dalil syariat sembahyang tu saya dah baca yang lepas lah. Kedudukan sembahyang secara umumnya, sembahyang merupakan ibadat badaniyah yang dilakukan oleh anggota badan. Ini ibadat yang paling afdal. Lepas kalau orang yang beriman, orang yang Allah tingkatkan darjatnya. Kemudian kalau kita tengok balik dalam surah Al-Isra, fatahajjat bihi nafilah, orang yang sembahyang tahajud, Allah letakkan ni maqam mahmudah, maqam yang paling tinggi, kan? Itu orang yang melaksanakan sembahyang. Awal minal laili fatahajjat bihi nafilah, dan 1/3 malam itu orang-orang ini melaksanakan sembahyang tahajud ini. Dan banyak sembahyang sunat yang lain. Yang kita fokuskan di sini adalah sembahyang al-maktubah, sembahyang 5 waktu itu. Secara umumnya sembahyang merupakan ibadat badaniyah yang dilakukan oleh anggota badan. Ini ibadat yang memerlukan kederat. Ibadat kita ada ibadat yang memerlukan al-ibadatul maliyah, ibadat yang memerlukan duit, iaitu zakat, yang memerlukan harta, pengorbanan harta. Ini pengorbanan tubuh badan kita, kan, yang kita laksanakannya. Kalau kita tengok dalam rukun Islam, anta syahada an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa iqamus solah, Allah habaq kat sini dirikan solat, kan, wa ita'i zakah. Ini menunaikan zakat ini bagi orang yang berkemampuan, baru dia laksanakan zakat. Tapi dalam melaksanakan solat itu Allah tak habaq, tak mampu tak payah sembahyang. Allah habaq kena macam mana pun keadaan dia sembahyang itu mengikut dia punya mana cara yang dia mampu, kan? Kalau tengok kat sini Allah habaq tak ada Allah skip tentang sembahyang. Kalau tak mampu tak payah sembahyang. Sembahyang macam mana pun, sekalipun kita dalam keadaan yang berbagai, dalam bas kata tak ada wuduk pun, kalau mana dah nak masuk waktu lain, kena sembahyang yang kita panggil sembahyang syarat. Sembahyang syarat itu sembahyang betul lah sebenarnya. Kemudian apa jua dalam keadaan pun, selagi akal kita masih waras, kita duduk di hospital terlantar, misi nak wudukkan kita, misi pun tak ada masa. Anak beranak kadang-kadang ada, mereka pun ada tanggungjawab. Ada waktu yang kita duduk keseorangan, yang terlantar di hospital lepas operation ataupun sakit yang kita tak boleh nak bangun. Selagi mana kita waras, sekalipun demam yang menyebabkan tubuh badan kita tak larat, maka wajib pada kita melaksanakan solat itu mengikut kemampuan kita sendiri, ikut kemampuan yang kita dah belajar yang lepas, kan? Sembahyang macam biasa, sampai mana kita baring pun kita sembahyang dengan mata ataupun dengan kita punya pergerakan yang paling mampu. Sembahyang habis pada kita sihat, qadakan balik untuk menyempurnakan yang kurang dari segi syarat sah solat itu dan rukun-rukun solat tadi. Dia sempurna. Kalau kita mati pun atau kita terlepas tanggungjawab kita dengan Tuhan, kerana kita dah mengikat perjanjian kita dengan Tuhan, yang kita ni sebagai makhluknya, dan Allah mengiktirafkan bagi orang yang sembahyang 5 waktu ini sebagai hambanya. Ya ibadi, perjanjian Allah syurga itu dengan kita as-salatu maktubah, 5 solat 5 waktu itu. Betul. Kalau kita tengok dalam hadis lagi kita baca, tak buat apa pun sembahyang, jaga yang 5 waktu tu, dia jaga yang haram tak buat, yang wajib dia buat. Kemudian dia tak tambahkan ibadat yang lain. Itu pun Nabi kata boleh masuk ke, layaknya dia masuk ke syurga. Itu perjanjian kita dengan Tuhan. Itu sembahyang 5 waktu ni.
Kemudian yang mana sembahyang merupakan ibadat badaniyah yang dilakukan oleh anggota badan yang paling afdal. Solat paling afdal. Ibadat apa? Kalau ditanyakan pada Nabi, Nabi kata solat, kan. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni daripada hadis sahih riwayat Ibn Hibban, hadis yang ke-258. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling afdal? Ayu amalin ahabbu ila Allah? Ayu amalin afdal ila Allah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab sembahyang. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Ya Rasulullah. Baginda menjawab sembahyang sampai 3 kali. Jadi kalau kita perasan orang-orang yang mana Allah nak tingkatkan darjat kita. Jadi setengah orang ni kata, ustaz nak pergi cari ilmu laduni, beruzlah mana-mana tempat nak dapatkan ilmu laduni. Kita jaga kewajipan kita, kita nak berubah jadi baik, tak payah cari. Allah datangkan sendiri ilmu laduni itu. Orang yang beriman, orang yang Allah elakkan dia daripada kesesatan, orang yang Allah elakkan dia dari fitnah dunia di akhir zaman ni, yang berbagai fitnah, apa yang dia lakukan? Orang yang beriman ni akan menjaga sembahyang dia. Orang ni lazimnya dia akan datang ke masjid. InsyaAllah Allah akan jaga dia punya akidah, dan Allah akan jaga dia punya amalan dia, dan Allah mempertingkatkan amalan dia lagi. Itulah ilmu laduni yang Allah datangkan tanpa kita sedar. Kita semayang, kita jaga yang fardunya, tiba-tiba kita, Allah detikkan dalam hati kita, kita rajin pula nak tambah solat-solat sunat yang lain. Misalnya kalau kat rumah dia tak buat qabliyah ba'diyah, datang masjid tanpa dia pelajari ilmu tu, kata belajar syariah fiqh, belajar juga yang asas, tapi dia tak cari ilmu-ilmu yang pelik-pelik, dia kata yang lain pada lain, kan. Tiba-tiba dia rajin untuk melaksanakan solat qabliyah ba'diyah. Mula-mula dia buat 2 je, lama-lama dia buat 4. Lama-lama dia semayang dia itu dia tambahkan dengan ibadat lain lagi. Dia tambah mengaji pula. Kemudian dia beriktikaf di masjid itu antara maghrib dengan isyak. Tambahkan lagi keimanan dia. Allah akan tambah lagi. Ini Allah bak sendiri. Allah sendiri yang menjaga kita, menambahkan kita punya keimanan. Dengan syarat dia menjaga hubungan dia dengan Tuhan, iaitu sembahyang 5 waktu. Ini nanti kita tengok resepi orang yang berjaya. Qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam solatnya. Definisi kejayaan kita menurut pandangan barat ataupun menurut pandangan manusia, dia ada rumah besar, dia ada semuanya, dia dah berjaya dalam hidup dia. Semua anak dia dah lepas dan dia dah lepas. Tapi definisi kejayaan menurut syariat, menurut pandangan Tuhan kita sendiri, itu orang yang khusyuk dalam solatnya, yang sembahyang itu pada awal waktu, dan sembahyang berjemaah jika dia tidak sibuk ataupun dia berkemampuan dalam melaksanakan jemaah itu. Kemudian dia sembahyang dengan sembahyang yang kualiti, yang lambatnya dia bukan lambat seperti Rasulullah kata, bukan lambat macam lambat sangat, kan, seperti Rasulullah sembahyang yang bacanya dalam bacaan dengan tartil, satu persatu, dengan sunat yang penuh dan rukun yang penuh. Dia baca satu persatu, dan dia orang yang khusyuk ni menghayati dan memahami apa yang dibacanya. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, maha suci Tuhan yang berada di tempat yang tinggi, dan wa bihamdihi, segala puji untuknya, kan. Atas kesyukuran kita dalam keadaan kita sujud, kesyukuran kita dalam keadaan kita rokok, kemudian kita baca Fatihah dengan penuh penghayatan, itu kita memahami isi kandung dari surah Fatihah itu sendiri. Tak dapat nak faham satu-satu, menyeluruh pun tak apa, satu ayat terus kita faham apa yang kita baca dan apa yang kita mohon pada Tuhan itu. Itu definisi orang yang berjaya, dia sembahyang ke arah kekhusyukan. Khusyuk, kalau tak boleh nak khusyuk, dia cuba dapat khusyuk itu. Hayati apa yang dibaca dan baca dengan slow, tartil. Yang ni ada juga beberapa kalau kita tengok tok-tok guru abang kita, untuk menjaga sembahyang yang kualiti ni, kita memerlukan wuduk yang berkualiti, wuduk yang sepertinya Rasulullah itu. Bukan membilas air sahaja bila kita mengambil wuduk, malahan kita menggosok tubuh anggota-anggota wuduk itu,
menggosoknya, itu pun dah dapat, insya-Allah dapat seperti Rasulullah berwuduk kan, membasuh, bukan basuh, malahan dia menggosok anggota-anggota tadi. Kadang-kadang kita ni nak cepat, kita bilas aja. Berapa lama wuduk rasa-rasa kalau kita biasa lah, yang biasa kalau kita bilas saja setengah minit ke 1 minit wuduk Rasulullah. Kalau kita tengok dalam YouTube ke apa kan, yang tuan-tuan guru ajar ke apa, tok guru itu yang biasanya lebih kurang 3 minit lah, 3 minit ataupun 3 minit ke bawah, tak lama pun. Wuduk yang kualiti boleh membawa kita kepada kekhusyukan dalam solat. Nah, itu Allah jaga kita, insya-Allah. Okay, kita teruskan. Yang mana sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, dia bertanya lagi kemudian, apa? Nabi Habak kata baginda menjawab, sembahyang. Ada dalam syarah hadis mengatakan sembahyang ini termasuk dalam sembahyang sunat yang lain. Amalan yang lebih afdal itu kita memperbanyakkan sembahyang. Sebab tu kalau kita tengok orang masjid, automatik Allah jadikan dia jaga sembahyang fardu. Malahan bila dia menjaga sembahyang fardu berjemaah, Allah tambahkan keimanan dia, Allah nak meningkatkan dia punya maqam, dia rajin sunat kan. Kalau kat rumah saja tak ada masjid, tak ada kan, main masjid tak ada masjid lagi, ba'diyah lagi, qabdiyah lagi. Itu telah sabit di dalam hadis Bukhari dan Muslim bahawa dua sembahyang yang ditunaikan dengan sempurna boleh menghapuskan dosa yang telah dilakukan antara dua waktu tersebut. Yang ni kalau sabit daripada ada hadis yang sahih ini menceritakan bahawa dua sembahyang yang ditunaikan dengan sempurna, iaitu sembahyang, contohnya sembahyang subuh dan zuhur, boleh menghapuskan dosa yang telah dilakukan antara dua waktu tersebut. Bermakna dia melakukan dosa tanpa disedari, ini dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang dia tidak perasan, tak perasan tentang dosa yang dilakukannya. Dari subuh hingga zuhur, dia dah sembahyang subuh yang menjaganya dengan sempurna dan berkualiti, kemudian dia buat ada benda yang dia tersalah melaksanakan, dia telah melaksanakan dosa, sama ada secara sedar ataupun tidak sedar. Itu dosa-dosa yang kecil. Kemudian dia sembahyang pula zuhur, dihapuskan dosa yang telah dilakukannya tadi, sekalipun dia tak beristighfar akannya, itu maka terhapus dengan ini hadis Nabi. Itu kelebihan sembahyang kan, boleh menghapuskan dosa yang telah dilakukan antara dua waktu tersebut. Al-Bukhari hadis yang ke-505 meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, as-salawatul khamsu yamhullah, kata Allah akan menghapuskan dosa-dosa yamhullah biha, dengan menunaikannya. Ni kembali pada sembahyang tadi, khataya, yakni menghapuskan dosa-dosa dengan menunaikan sembahyang 5 waktu ini. Biha kata as-salawatul khamsu yamhullah biha, Allah telah menghapuskan dosa-dosanya. Ini orang yang ada dosa dengan Tuhan tadi, segala menghapuskan dosa-dosa dengan menunaikan sembahyang 5 waktu. Nah, ini tadi antara 2 waktu. Yang ni pula hadis ini menyatakan bahawa 5 waktu itu Allah menghapuskan. Maknanya kita dosa-dosa kecil kita dah dihapuskan Tuhan. Kalau dosa besar dengan dosa dengan manusia, itu kita minta maaf dengan manusia sendiri, dan kita mengharap moga-moga kalau kita tak jumpa dia, kita mengharap moga-moga dia, Allah tanamkan dalam hatinya supaya dia mengampuni kita di akhirat kelak. Ya Allah Maha menerima doa. Ada setengah tu kalau kita tengok, ini ada ramai banyak soalan yang mungkin ada terdetik dalam hati kita. Ada orang bertanya ni yang dalam kepada mufti-mufti lah. Ini Ustaz ada tengok keratan, macam mana kalau kita dosa pada seseorang itu dan kita tak jumpa dah orang tu dah mati, nak minta maaf tak sempat, orang tu dah pergi dah, ataupun kita cari orang tu tak jumpa. Kalau kita ada hutang dengannya, kita boleh bersedekah dan kita niat untuknya, mudah-mudahan dia menghalalkan hutang kita di akhirat kelak. Kita minta pada Tuhan supaya kita jumpa dia di akhirat, di padang mahsyar, dan dia memaafkan kita. Itu menghalalkan, dengan syarat kita usaha untuk kalau tak jumpa warisnya, atau masuk tabung masjid ke mana yang ada beransur-ansur hutang yang kita hutang padanya, itu bayar secara beransur-ansur kepada sedekah dan sebagainya, kalau kita yakin kita tak jumpa dia lah. Tapi kalau sekiranya dosa kita dengan dia
dan kita tak jumpa dia dah ke mana, ataupun dia dah pergi, dia dah meninggal. Apa yang kita nak buat? Kita mohon keampunan pada Tuhan, dan kita meminta kepada Tuhan supaya di akhirat kelak kita berjumpa dengannya dan dia mengampunkan kesalahan yang kita lakukan. Itu. Kalau kita tak sempat, Allah Maha menerima doa, Allah Maha mengampun. Ini tak mustahil kalau Allah nak detikkan pada hatinya untuk mengampuni kesalahan kita bagi dia orang yang kita lakukan kesalahan padanya itu. Kan? Itu Allah Maha Pengampun. Tapi kalau kita adanya dia kena minta maaf lah. Selalunya kita berdosa ni dengan adik-beradik lah. Sebab kita dosa kita ni selalu berkait rapat dengan orang yang selalu bersama kita. Anak-anak kita, tanggungjawab yang kita tak dapat nak laksanakan, itu pun banyak dosa kita. Dengan suami isteri pun macam tu juga. Lepas tu hari raya minta maaf, ataupun bulan Ramadan, kan, maaf, malu nak cakap dosa apa yang telah kita buat setelah kita diberi ilmu oleh Tuhan, kan. Kita dah menuntut ilmu, kita tahu kewajipan kita pada anak tu banyak yang kita tak dapat nak laksanakan, kan. Nak minta maaf dengan anak, ambil peluang. Raya tak lama dah puasa bulan 3, kan. Ambil peluang untuk minta maaf. Orang yang selalunya kita berdosa ni orang yang berlega di sekitar kita, yang dekat dengan kita, adik-beradik kita, anak-beranak kita, suami isteri, kan. Orang luar ada juga dengan kawan, tapi tak banyak lah. Kita pun dosa-dosa dari segi kesalahan, tersalah cakap ke, menyentuh hatinya, kan, perbuatan kita yang menyinggungnya, itu je, kan. Selalu macam tu lah. Adik-beradik paling banyak lah ada sifat tak puas hati, kan. Itu biasa. Jadi inilah mana sembahyang yang mana Allah datangkan pada kita. Itu bila kita melaksanakan 5 waktu, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang kecil, sama ada yang sedar ataupun yang tidak sedar. Itu yang dosa-dosa kita yang kecil tadi. Kemudian di tengah hadis Muslim 231 meriwayatkan daripada Uthman radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man atamal wudu'a kama amarahu Allah Ta'ala fas-salawatun maktubat kafaratun lima bainahun." Barang siapa yang menyempurnakan wuduk, ini wuduk dengan penuh kualiti, wuduk seperti wuduk Rasulullah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Wuduk ni kalau kita nak sah wuduk ni, kita belajar tak susah pun, ambil yang apa ni, fardu saja, rukun saja, tak banyak, muka, lengan, kaki. Itu yang kita jaga betul-betul, kosok betul-betul. Yang sunat tu kita nak bilah-bilah lah. Baru ni ada majlis fatwa, kan ada isu yang berkaitan dengan penggunaan harta kenduri kahwin, basuh tangan dengan ayat sirap, kan. Lepas tu keluarlah isu yang berkaitan dengan duit yang orang wakaf tu, kita menggunakan harta infak itu yang lebih pada kadarnya. Contoh, baru soalan baru ni orang tanya pada mufti wilayah dan mufti-mufti mufti wilayah lah, selalu Dr. Zulkifli bekas mufti Dr. Zul Abakri, kan, rajin banyak keluarkan fatwa. Macam mana kalau kita berwuduk itu di masjid lebih pada kadarnya, maknanya kita ambil yang makruh. Pada asalnya hukumnya makruh kalau lebih pada 3 kali, kerana dia bersalahan dengan Rasulullah, cara yang Rasulullah buat, kan. Lebih pada 3 kali guna ayat masjid. Fatwa atau ada pendapat mengatakan bahawa haram, kerana dia telah menggunakan air tu bukan air miliknya, air yang diwakafkan, itu air yang disedekahkan, melebihi pada kadarnya, daripada makruh jadi haram, kan. Kalau kat rumah nak lebih tak apa, tu ayat tu kita bayar. Masjid bukan kita bayar, siapa bayar? Orang awam bayar. Lebih pada 3 kali. Yang ni kata yang banyak isu start pada mula pada ayat sirap yang kita guna untuk basuh tangan, kan. Ada beberapa ni keluar kecoh isu tu, kan. Orang pergi kenduri, malas nak pergi basuh basuh tangan jauh, dia guna ayat sirap, ayat minum tu, basuh tangan. Tuan rumah sediakan untuk minum, bukan untuk basuh tangan. Maka kat situ ada fatwa mengatakan haram, kan. Tak boleh buat macam tu, kan. Orang tuan rumah suruh minum, bukan suruh basuh tangan. Tapi kalau sebaliknya, kalau tak ada ayat basuh tangan macam mana?
guna lah ayat yang lebih tu kan, yang tak diguna pakai tadi. Itu tak ada ayat basuh tangan. Kalau setengah tu kita pergi kenduri, kita kan tuan rumah ada jenis rewang kan, kalau kamu kampung ni sibuk kan, sampaikan ayat basuh tangan dah tak ada dah. Tak ada ayat basuh tangan. Kat mana nak basuh tangan? Ayat sirap lah jawapannya. Tapi kalau ada ayat basuh tangan, tak boleh basuh tangan guna ayat sirap tu. Ini dalam inilah isu yang hangat sekarang ni, berkaitan dengan wuduk tadi lah. Wuduk tadi, kalau kita wuduk basuh yang wajib itu, yang rukunnya itu dengan penuh. Maksudnya kita basuh, gosok pada awalnya, kemudian yang kedua tu kita nak bilas sikit pun tak apa lah, untuk kita ambil sunatnya itu. Kemudian yang mana, barang siapa yang menyempurnakan wuduk sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, maka sembahyang 5 waktu yang diwajibkan itu akan menghapuskan dosa yang dilakukan antara waktu-waktu sembahyang tersebut. Ini nas tadi yang kita baca. Kemudian sikap mengambil ringan terhadap sembahyang seperti sembahyang di akhir waktu, sembahyang lah kalau akhir waktu, atau meninggalkannya boleh membawa seseorang itu kepada kekufuran, yakni sekiranya dia berterusan di dalam keadaan begitu terus, secara maknanya sentiasa sembahyang di akhir waktu, kemudian ataupun meninggalkannya tak sembahyang itu. Yang ini dia ada pencerahan lah. Oleh itu sembahyang merupakan makanan yang pertama kepada iman sebagaimana yang telah anda ketahui. Yang ini kita tahu pengarang ada menceritakan, kalau kita tengok syarah daripada hadis banyak. Nak tahu iman kita meningkat ke tak meningkat pada hari itu, kita tengok kita punya sembahyang. Kalau sembahyang kita itu lambat, ada masa tak, kira bukannya sibuk sangat. Zaman lah ni tak ada alasan untuk kita kata sembahyang lambat, sebab kita ada kemudahan yang banyak. Hantar cucu sekolah ke, ambil cucu sekolah ke, ambil anak sekolah ke, bukan naik unta kan, naik kereta sat je berapa minit. Kalau dia keluar pukul 1:30, budak-budak sekolah 1, lebih kurang pukul 2 lebih lah dia sampai rumah kan. Kena hantar sekolah agama lagi pukul 3 kan. Jadi masa yang dia ada tu, yang rasanya taklah sibuk sangat, boleh pilih untuk buat benda lain ataupun sembahyang. Bila boleh pilih, dia buat, laksanakan sembahyang dulu. Kalau sembahyang kita pada hari ini ataupun hari esok lewat, kelewatan itu dengan sengaja bertambah lewat, kualiti ibadat kita, iman kita masa itu sedang menurun. Kerana iman kita ni di akhirat, Allah akan tanya tentang sembahyang dulu. Allah akan pamerkan kita punya perbuatan kita, yakni sembahyang. Hari ni okey tak? Hari ni alhamdulillah kita dapat jaga 5 waktu di masjid, ataupun 3 waktu ke 2 waktu, dan sembahyang lain kita sembahyang pada awal waktu. Itu yang menentukan iman kita ni dalam keadaan yang masih lagi stabil kan. Esoknya kita tak pergi masjid langsung, kemudian bukan pergi tak pergi masjid kerana kita sibuk, kerana tak larat ke, asal alasan yang berbagai atas alasan yang berbagai. Alasan tu yang mana bukannya susah sangat pun. Lepas tu kita sembahyang lewat pula kat situ, bermakna iman kita sedang menurun. Lepas tu kalau kita tengok sembahyang itu yang menunjukkan bahawa hari ini iman kita bagus ke tak bagus. Ibadat lain tak lagi, ibadat lain hanya bonus. Hari ni tahajud tak? Tahajud alhamdulillah, maqam tinggi. Baru-baru ni ada satu yang ni biasalah, bukan baru, lama. Ada orang bertanyakan soalan tentang sembahyang. Yang ni pernah berlaku di universiti Ustaz banyak dulu. Ada kawan-kawan lah, masa dia ni rajin sembahyang tahajud tau. Dia bangkit tengok bola bangkit tengok bola, kemudian dia tak tidur lah, sembahyang tahajud lah habis pukul 3 lah dia bangkit, dia sembahyang. Dia memang suka bangun malam. Tapi kadang-kadang dia subuh dia tak pergi masjid, terlepas. Ini kalau kita tengok Syekh Azhar pun dan mufti kita berpandangan, kalau hal ini berlaku pada kita, mana yang lebih bagus, mana yang kita kena jaga, yang sunat ke yang fardu. Kadang-kadang dia sampai terlepas subuh gajah. Kadang-kadang dia sembahyang subuh tu tak sempat nak berjemaah di masjid,
sedangkan dia dah bangun tahajud, kan? Dan kadang-kadang dia sembahyang tu lewat, kita balik rumah ke apa, kita kejut dia, ataupun kawan-kawan mana yang balik daripada masjid kejut, bangun sembahyang, dia sembahyang seorang-seorang dia jaga sembahyang tahajud. Ini ulama' berpesan dalam hal berkaitan dengan fiqh, mana yang kena jaga, solat fardu ke solat sunat. Kalau kita solat sunat yang menyebabkan solat fardu kita hari ini terkandas, maka sini boleh kata makruh dan haram solat sunat itu, kerana ianya boleh menyejaskan solat fardu itu. Mesti kita ambil yang fardu, kan? Mesti kita tingkatkan kualiti yang fardu itu, kemudian baru diikuti dengan sunat. Jangan sunatnya banyak tapi fardunya cuai. Sunatnya berbagai-bagai tapi fardunya itu laju, kan? Semai sunat punya rajin betul-betul lambat, semai zuhur cepat habis. Dia tak mau macam tu. Biar kualiti dalam sembahyang fardu, sembahyang sunat tu nak laju ke slow ke tak ada masalah, ambil yang rukun ke tak ada masalah. Mesti kena jaga fardu dulu. Kalau hal ini berlaku pada kita, malam-malam kita rajin bangkit tapi subuh kita terkandas, subuh gajah ke subuh biawak ke, kan? Jadi jangan buat dah yang sunat itu berlebihan, jaga yang fardu tu dulu. Itu sikap mengambil ringan terhadap sembahyang seperti sembahyang di akhir waktu atau meninggalkannya boleh membawa seseorang itu kepada kekufuran sekiranya dia berterusan di dalam keadaan begitu. Oleh itu sembahyang merupakan makanan yang pertama kepada iman. Ini apa-apa kita tentang keimanan kita, naik turun, cek sembahyang kita dulu, cek sembahyang kita pada hari ini bagus tak sembahyang kita, kualiti tak sembahyang kita pada hari ini, lambat ke cepat, khusyuk ke tak khusyuk. Sembahyang fardu dulu, yang lain tu tak apa, tinggal dulu. Oleh itu bukan tinggal, maknanya jaga yang fardu tu dululah. Oleh itu sembahyang yang mana Imam Ahmad dalam hadisnya itu, hadis ke-421 meriwayatkan daripada Ummi Aiman bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jangan kamu meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Sesungguhnya barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka tanggungjawab penjagaan Allah dan Rasulnya terlepas daripadanya. Innallaha bari'un, Allah kata kat sini, Allah lepaskan. Maknanya Allah menghira, Allah tidak indahkannya itu. Yang mana yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maknanya Allah tak menjaganya dan Rasul juga tidak menjaganya. Takut-takut di akhirat kelak Rasul tidak mengakunya sebagai umat, dan Allah tak mengakunya sebagai ya ibadi. Allah tak mengakukannya, Allah tidak mengakunya sebagai hamba-Nya, kan? Itu takut bila mana Allah kata innallaha bari'un, bahawa aku lepaskan. Itu Allah tak memandang kita di akhirat, dan Rasul juga tidak memandang kita di akhirat yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Sangat besar sembahyang ni. Hukum orang yang meninggalkan sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang adalah disebabkan rasa malas. Yang pertama dia malas dan mengambil mudah dengannya, atau yang keduanya dia ambil mudah macam mana? Dia rasa sembahyang ni satu perkara, satu syariat yang kecil, atau kerana engkar kepadanya. Yang ketiga dia engkar kepadanya, dia kata sembahyang ni tak wajib. Ini ajaran sesat amat lah. Bila dia belajar dia kata makam dah tinggi, tak boleh sembahyang dah, Tuhan tak syariat dia sembahyang dah, dia sembahyang melalui hati. Ini orang bagi orang yang belajar ajaran sesat ni, ikutlah Rasulullah yang makam tinggi, Nabi pun yang dijamin masuk syurga, kan, pun sembahyang 5 waktu. Kalau ikut Nabi tak sembahyang dah. Allah kata Rasulullah, kan, yang dah dijamin masuk syurga, tapi kenapa Nabi bersungguh-sungguh dalam sembahyang? Malahan kita ni sembahyang kadang-kadang tak berkualiti seperti Rasulullah, kan? Itu nak tengok siapa? Tengok Nabi. Pertimbangkanlah melalui agama dengan syariat itu. Dan mengambil mudah dengannya, atau kerana engkar kepadanya, atau kerana memandang kecil ringan terhadapnya. Ini orang yang meninggalkan sembahyang kerana mengingkari kewajipannya atau mempersendakannya, dia dihukum kafir dan murtad, riddah. Hukum had kepada orang yang kafir, ataupun hukum had kepada orang yang murtad, kerana dia mengingkari, kata sembahyang tu tak wajib, katanya tak payah sembahyang lah, niat saja, kan? Ramai orang macam tu akhir zaman. Maka
dihukum sebagai murtad. Orang yang murtad apa tindakannya? Hukum had bagi orang yang murtad apa? Pancung. Suruh taubat itu, kalau tak taubat maka pancung dia. Ini kesalahan yang besar. Kadang-kadang kita tengok al-kabair. Kabair ini dosa-dosa besar, antaranya syirik, kemudian meninggalkan solat. Yang kedua, kalau merompak mencuri itu dosa yang ke-23, 24. Tapi kadang-kadang kita memandang merompak mencuri itu lebih besar kan. Orang yang meninggal solat ni biasa lah. Itu biasa, perkara biasa. Sedangkan kalau kita tengok al-kabair, itu antara tempat yang kedua. Yang meninggalkan sembahyang berdosa besar itu kan. Yang mana kita teruskan lagi kata, pemerintah Islam wajib menyuruhnya supaya bertaubat. Yang mana kalau dia tak sembahyang kerana apa? Dia mempersendakan. Dia kata sembahyang tu tak wajib. Ini banyak orang yang belajar ajaran sesat yang kata dia dah makam dah lain dah, beruzlah bersuluk 3 hari 4 hari tak sembahyang, zikir saja. Yang ini. Itu kalau kita tengok wa zayyana lahum syaitan wa amalahum. Syaitan ni dia pandai tau. Dia hebatnya dia, kalau kita nak sembahyang, dia ajak kita supaya jangan sembahyang, sibuk. Bila kita dah sembahyang, dia suruh kita tunjuk datangnya sifat riak kita, tunjuk pada orang. Itu macam ni juga orang yang tak dapat nak mempertimbangkan mana yang wajib dengan mana yang sunat. Orang tu buat bagus dah, zikir. Zayyanal syaitan macam mana? Dia mempercantikkan amal ibadat tu. Benda tu sebenarnya nampak baik di sisi mata, tapi di sisi syariat rupanya kesalahan besar yang dia telah lakukan. Dia pergi uzlah satu tempat, dia berzikir sehingga dia meninggalkan fardu itu. Sampai ke tahap dia kata, oh aku dah dapat satu hari ni zikir 6,000 kali. Tapi sembahyang tak sembahyang. Itu syaitan nampak dia mempercantikkan. 6,000 kali bukannya orang biasa dapat buat kan. Bukan senang nak zikir 6,000 kali, duduk berzikir satu tempat sampai dia dapat selawat dan zikir yang banyak. Tapi rupanya yang fardu ditinggalkan. Itu zayyana lahum syaitan. Syaitan ni mempercantikkan kita punya ibadat tu, yang sunat tu kan, nampaknya bagus, rupanya di sebaliknya mengikut syariat tak bagus lah. Tinggalkan yang fardu, dosa besar dah dapat situ. Pahala tergantung, kerana sembahyang itu dia tinggalkan. Orang yang tinggalkan sembahyang, apa saja amalan dia buat itu pahala dia tergantung. Itu ada nas-nas yang lain kan. Kemudian apa lagi kita tengok bagi orang yang meninggalkan solat, yang mempersendakan. Dia kata solat itu tak wajib. Itu yang dia kata itikad dalam hati, dia tak sembahyang kerana dia kata Allah tak wajibkan solat kan. Ikut boleh pilih macam tu. Riddah, hukumnya murtad. Wajib, mana pemerintah wajib suruh dia bertaubat. Sekiranya dia bertaubat dan mendirikan sembahyang, maka itulah yang sepatutnya. Dan sekiranya dia enggan, dia hendaklah dibunuh disebabkan kemurtadannya, dan tidak harus memandikan, mengkafankan dan menyembahyangkannya. Dia juga tidak harus dikebumikan di perkuburan Islam kerana dia bukan daripada golongan mereka. Sampaikan macam tu tahap. Orang yang tak sembahyang, kita kena suruh dia sembahyang. Menantu kau, siapa-siapa lah dalam keluarga kita, suruh dia sembahyang, ajak dia sembahyang bersama. Kalau pak-pak saudara kan setengah tu tak sembahyang, contoh kita nak suruh dia, kita anak saudara, macam mana, jom sembahyang, ajak dia sembahyang sekali. Tengok dia kata, dia alasan dia tak larat sikit perut semua tu, masih lagi boleh pertimbangkan dia dosa besar lah kan. Tapi kalau dia kata tak wajib sembahyang, dia dah ada ajaran lain, murtad tu. Itu yang ni pemerintah yang mainkan peranan lah kan, hukum-hukum yang sedemikian kan. Kemudian maka menjadi tanggungjawab kata, sekiranya seseorang meninggalkan sembahyang kerana malas. Yang kedua ni, dia tinggalkan sembahyang kerana malas, dan dia masih beriktikad bahawa sembahyang itu wajib. Dia kata sembahyang wajib, tapi dia malas nak buat kat sini. Maka menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memerintahnya supaya mengqadakkan semula sembahyang yang telah ditinggalkan dan bertaubat daripada dosa meninggalkan sembahyang. Yang ini berdosa besar kan bagi orang yang meninggalkan sembahyang
yang kata, dia kata i'tikadnya mengatakan bahawa sembahyang itu wajib fardu, tetapi kerana malas nak buat, dosa besar. Kalau tadi dia tinggalkan sembahyang dan beriktikad bahawa sembahyang itu tidak wajib, selanjutnya orang yang masuk dalam jalan sesat tu lah, kan. Yang kedua ni dia iktikad bahawa sembahyang itu wajib, tapi dia malas untuk melaksanakannya ataupun sibuk, kan, terlalu sibuk. Sekiranya dia enggan, maka wajib dibunuh bagi melaksanakan hukum hudud. Dengan erti kata lain, hukuman bunuh yang dikenakan dikira sebagai hukum had, iaitu hukum hudud, kerana dia dianggap sebagai penderhaka di kalangan orang-orang Islam. Yang ni pemerintah dah suruh dia qada dan sebagainya, tapi dia lawan, kata tak nak, malas, dia keras kepala. Jadi pemerintah boleh kenakan hukum had, iaitu bunuh pada orang yang meninggal sembahyang, yang beriktikad bahawa sembahyang itu wajib tapi dia malas nak buat, kata. Tambahan pula, hukuman orang yang meninggalkan perkara yang difardukan ialah diperangi. Walau bagaimanapun setelah dibunuh, dia tetap dianggap sebagai seorang Islam dan diuruskan jenazah dan harta pusakanya sebagaimana orang Islam yang lain. Ini kerana dia masih termasuk di kalangan orang-orang Islam. Yang tadi, yang pertama tadi, dia tak sembahyang, dia iktikad kata sembahyang ini tidak wajib, maka pemerintah boleh suruh dia taubat. Kalau tak taubat, bunuh kerana murtad, ar-riddah, murtad. Hukum had bagi orang yang murtad itu pancung. Yang kedua, dia kata sembahyang tu wajib tapi dia malas nak buat. Pemerintah kata buat, dia lawan. Dia lawan, kata. Jadi apa tindakan pemerintah? Dia bukan dia sehari terus ya, abang macam tu terus dia taubat. Kalau kita belajar dalam hukum had, bagi orang yang derhaka kepada pemerintah dalam hal berkaitan dengan sembahyang, dia ambil masa yang lama, berbulan-bulan, kena ada orang yang tengok, pantau, suruh dia sembahyang macam tu. Kemudian dia malas, tak buat, lama tak buat. Kemudian pemerintah boleh meletakkan hukum had bagi orang yang dianggap sebagai penderhaka dalam agama Islam. Kena bunuh juga, tapi matinya sebagai orang Islam, dikafankan, dimandikan, semua seperti orang Islam. Harta pusakanya boleh diwariskan. Nah, itu beza orang yang meninggalkan sembahyang. Ini ada dua perkara. Jadi yang pertama kafir, yang kedua Islam, tapi berdosa besar. Itu. Okay, kita habiskan sikit, banyak lagi ni. Kita tengok lagi dalam hadis sikit lagi. Imam Bukhari hadis yang ke-25 dan Muslim yang ke-22 meriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka mengakui bahawa tiada Tuhan yang wajib disembah." Diperintah untuk perang semua manusia sehingga mereka ini mengakui bahawa la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, yang kedua Muhammad itu pesuruh Allah, dan mereka mendirikan sembahyang. Maknanya dia Nabi perang orang itu kalau tak sembahyang. Maka kalau dia sembahyang, mendirikan sembahyang, Nabi tidak memeranginya, serta mengeluarkan zakat. Begitu juga zakat. Orang yang ada kemampuan dan tidak melaksanakan zakat, maka Nabi akan memeranginya. Kalau dia laksanakan zakat, maka Nabi tidak memeranginya. Itu 4 benda ni. Apabila mereka melakukan yang demikian, maka darah dan harta mereka, mana 4 benda yang dia pelihara itu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa iqamas salah, laksanakan solat, wa ita'iz zakah. 4 tadi. Apabila mereka melakukan yang demikian, maka darah dan harta mereka terpelihara, dipelihara oleh Islam, melainkan dengan cara yang hak, yang dibenarkan oleh Islam, dan perhitungan mereka terserah pada Allah. Ini melainkan dengan hak. Kalau dia bunuh orang, 4 tadi dia jaga, tapi dia bunuh orang, maka kena qisas, bunuh balas. Itu boleh ambil nyawa dia dengan hak. Kalau dia bunuh orang, balas nyawa balik. Itu yang dikatakan melainkan dengan cara yang hak tadi. Hadis ini menunjukkan bahawa orang yang mengucapkan 2 kalimah syahadah tetap akan diperangi sekiranya dia tidak mendirikan sembahyang, tetapi dia tidak dihukumkan kafir
berdalilkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud 1420 dan lain-lainnya daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini berkait dah hadis ini. Ustaz habiskan kat sini dah. Ini yang satu hadis kita last dengar. Sembahyang 5 waktu telah diwajibkan oleh Allah ke atas hamba-hambanya. Yang ni dia kata 4 golongan tadi yang menjaga, maka nyawa dia terjaga. Kalau dia tak sembahyang dan tak bayar zakat, maka boleh diperangi orang tersebut. Ada satu lagi hadis yang menguatkan lagi. Sembahyang 5 waktu telah diwajibkan oleh Allah ke atas hamba-hambanya. Barang siapa yang menunaikannya, maka bermakna, kata, barang siapa yang menunaikannya, itu sembahyang 5 waktu, bermakna dia tidak mensia-siakan sesuatu pun daripada kewajipan. Ini Allah akan hitung dulu. Makna kewajipan yang Tuhan datangkan padanya, dia tidak mensia-siakan tersebut lantaran memandang ringan terhadapnya, ataupun dia memandang ringan terhadapnya. Dia tak pandang ringan terhadap amalan tersebut, kata. Maka dia memiliki perjanjian di sisi Allah. Maka dia memiliki perjanjian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia akan dimasukkan ke syurga. Ini hisab Tuhan kita, perjanjian kita dengan Tuhan. Allah hidupkan kita, Allah jadikan kita hamba. Apa balasan kita pada Tuhan? Iaitu melaksanakan 5 waktu solat, menjaganya, khusyuk dan sebagainya, dan kualitinya sangat bagus. Itu kita punya perjanjian dengan Tuhan. Mana Allah hidupkan kita, Allah bagi rezeki. Terima kasih kita pada Tuhan yang kita ni sebagai hambanya, buktikan kita sebagai hambanya, jaga 5 salatul maktubah, 5 fardu solat tadi. Mana bermakna bila di akhirat kelak kita dihisap oleh Tuhan, kamu laksanakan solat, maka kamu termasuk orang yang mengikat perjanjian denganku. Apa yang Allah letakkan bagi orang yang mengikatkan perjanjian dengan Tuhan, Allah akan hadiahkan dia, beri balasannya, itu syurga Allah. Ini yang ni paling besar. Kita dah sembahyang, maknanya Allah dah iktirafkan kita sebagai ya ibadi, engkau adalah hamba-Ku. Maknanya Allah memandang kita di akhirat. Yang pertama kata sembahyang tadi, kita dah ikat perjanjian kita ada di sisi Allah bahawa dia akan dimasukkan ke syurga. Ini. Dan sesiapa yang tidak menunaikannya, yang ini tidak melaksanakan sembahyang, maka tidak ada apa-apa perjanjian di sisi Allah. Tidak ada apa-apa, Allah tidak memandangnya, Allah tak mengiktirafkannya sebagai hamba. Allah biar dia macam tu, dan dia apa yang tindakan Tuhan kat sini. Bila di akhirat nanti Allah akan jumpa dia, Allah tanya dia tentang sembahyang, dan dia kata dia bukan di kalangan orang yang sembahyang. Kemudian Allah habaq kat dia, Allah kata kamu tidak mengikat perjanjian denganku. Tak ada apa-apa perjanjian di sisi Tuhan. Maka boleh dapat ke dia syurga Allah? Syurga Allah tu boleh dapat ke? Yang ni dia kata, kalau orang yang meninggalkan sembahyang kerana malas tadi, sekiranya Allah menghendaki dia akan, sekiranya Allah menghendaki dia akan mengazabkannya, maknanya Allah akan azab dia, Allah akan azabkan dia terlebih dahulu. Dan jika dia dikehendaki, dan jika dia kehendaki, yakni Allah hendaki dia akan memasukkannya ke dalam syurga. Iaitu atas apa yang dia tak semayang pada Tuhan tadi, dia tak semayang kan? Maka perjanjian dia dengan Tuhan tak ada. Allah tak kata dia sebagai hamba itu, Allah akan hapuskan dosa dia, Allah akan mengazabkan dia di dalam neraka dulu. Kemudian kalau Allah nak hendak berkehendaki, mana Allah akan memasukkan dia dalam syurga. Ini menunjukkan bahawa, hadis ini menunjukkan bahawa orang yang meninggalkan sembahyang tidak dihukumkan kafir. Yang ni yang tinggal sembahyang, yang beriktikad bahawa sembahyang tu wajib, fardu, tapi malas untuk melaksanakannya. Kerana sekiranya dihukum kafir, ia tidak akan termasuk di dalam sabda Nabi SAW. Sekiranya dia kehendaki, dia akan memasukkannya ke dalam syurga. Maknanya last sekali dia akan masuk ke dalam syurga juga. Ini kerana orang-orang kafir tidak sekali-kali akan dimasukkan ke syurga. Oleh itu hadis ini adalah berkenaan dengan orang yang meninggalkan sembahyang kerana malas. Dengan ini hadis ini dapat diseragamkan dengan dalil-dalil sebelum ini. Tadi pada insya-Allah pada minggu akan datang kita akan masuk waktu sembahyang yang wajib.
Jadi sikit lagi lah saya sambung pada akan datang lah, yang pada minggu akan datang. Yang kita masuk akan datang waktu sembahyang yang wajib. Ini panjang hadisnya. Nabi macam mana sebelum Nabi hijrah tu waktu Isra Mi'raj, kemudian esoknya Jibril ajar pada Nabi cara sembahyang. Macam mana Nabi ajak sahabat ni sembahyang? Terus sembahyang maaf tu. Ataupun Nabi sembahyang dulu, sahabat tengok, dan Nabi suruh sahabat sembahyang, Nabi cek seorang-seorang, Nabi cek ramai-ramai. Nabi semak cara dia sembahyang. Waktu bila akhir waktu, cara Nabi ajak dalam ni, Nabi dalam hadisnya Nabi sembahyang pada awal waktu, Nabi sembahyang dulu, kemudian Nabi suruh sahabat tengok, kemudian sahabat-sahabat buat sembahyang. Lepas tu Nabi suruh dia sembahyang, Nabi cek berapa rakaatnya awal waktu, kemudian esoknya Nabi buat akhir waktu. Macam Zuhur tu nak masuk asar dah, Nabi buat. Padahal Nabi tunjuk sekali waktu-waktu sembahyang tu, batasan antara waktu Zuhur ke asar, asar ke maghrib, dengan kadar berapa rakaatnya, dengan bacaannya sekali kat situ. Cara Nabi buat, kemudian Nabi tunjuk pada para sahabat macam mana caranya itu, dan sahabat buat. Iaitu syariat sembahyang dan cara sembahyang yang Nabi ajak kepada orang para sahabat ini. Selepas Nabi naik ke Isra al-Mi'raj itu, datang Jibril ajarkan Nabi, wahyu datang, Nabi buat, dan sahabat ikut dengan itu. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan, minggu kedua tak silap saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughati al arabiyyah fusha wa mutabahhiran fi 'ulumiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.